Tuan-tuan dan puan-puan semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati hari ini, yang menonton video ini, saya nak kongsi dengan kamu. Berkenaan dengan politik di Malaysia pada ketika ini, satu berita, satu lagi hal yang terjadi yang pasti Anda tidak tahu. Di dalam mesyuarat Barisan Nasional, satu perkara yang sudah berlaku dan ini pasti sedikit lucu dan juga sedikit penuh dengan tipu hela, tricky. Paling tergemparnya setelah saya baca berita ini, hampir 3 kali saya baca, saya berpikir tuan-tuan dan puan-puan, Zahid Hamidi menipu Agong yang di Pertuan Agong. Kenapa saya kata begitu? Anda kena dengar berita ini teliti. Kenapa saya cakap begitu? Daripada Malaysia kini, mesyuarat Barisan Nasional tegang. Isu surat Sokong Anwar, MCA gesa Zahid berundur diri. Wow. Pengurusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi menjadi sasaran kecaman pada mesyuarat Dewan Tertinggi Gabungan itu. Malam tadi berhubung surat yang dihantarnya ke Istana Negara. Surat yang dihantar Presiden UMNO, Presiden Barisan Nasional ke Istana Negara. Menurut satu sumber, walaupun unit komunikasi Barisan Nasional menafikan surat yang menyatakan sokongan ahli Parlimen Barisan Nasional terhadap pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri seterusnya sebagai palsu, Presiden MIC telah membuat satu kenyataan yang mengejutkan seluruh Barisan Nasional yang hadir dalam mesyuarat itu. Kenyataan daripada Presiden MIC, S.E. Vignaswaran, mengesahkan bahwa surat itu adalah bukan palsu tetapi sahih. Mungkin benar apa yang Vignaswaran cakap, pengurusi MIC itu cakap, surat itu sahih, dan sebab itu kenapa Zahid Hamidi hantar surat itu ke Istana Negara. Namun kenapa tular di media sosial mengatakan bahwa surat itu adalah surat palsu? Surat itu telah tersebar di media sosial. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua yang menonton video ini, mungkin salah satu daripada Anda juga ada melihat surat itu. Zahid mengaku menghantar surat itu selepas 10 ahli parlimen Barisan Nasional menarik balik sokongan mereka kepada pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, dan Barisan Nasional membuat keputusan untuk kekal berkecuali. Dalam satu kenyataan petang tadi, Setiausaha Agung MCA Chong Sin Woon juga menyatakan bahwa surat itu adalah sahih. 2 sudah, tuan-tuan dan puan-puan. Tadi pengurusi Presiden MIC, sekarang Setiausaha Agung MCA pula Chong Sin Woon menyatakan bahwa surat yang Zahid Hamidi bawa bagi di Istana Negara itu adalah sahih, dan berkata dakwaan dalam surat itu benar-benar tidak selari dengan keputusan yang dibuat oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Ini kita boleh lihat Zahid Hamidi sudahlah mempunyai satu perjalanan beliau ini. Sekarang saya lihat perjalanan cerita ini, beliau menipu MIC dan juga MCA dengan kenyataan bahwa surat yang dibuat itu yang beliau kata palsu adalah sahih. Dan keputusan ini benar-benar tidak selari, bukan seperti yang dijangka oleh ahli BN yang lain. Dengan kenyataan daripada dakwaan dalam surat itu benar-benar tidak selari dengan keputusan yang dibuat oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dalam kedua-dua mesyuarat itu, Dewan Tertinggi memutuskan bahwa Barisan Nasional tidak akan menyokong sesiapapun sebagai Perdana Menteri, maupun Muhyiddin Yassin maupun Anwar Ibrahim. Chong juga berkata MCA dan Barisan Nasional telah menyoal Zahid mengenai perkara itu malam tadi. Zahid menafikan, tetapi dia mengaku selepas itu perlu bukti. Selepas itu apabila bukti dikemukakan, Zahid telah menentang keputusan kolektif Dewan Tertinggi Barisan Nasional dan tidak menyampaikan dengan betul resolusi Barisan Nasional kepada yang di Pertuan Agong. Adakah ini kita lihat Zahid Hamidi sedang menipu Agong yang di Pertuan Agong? Berani betul Zahid Hamidi. MCA juga percaya Zahid tidak lagi layak
untuk terus menerajui Barisan Nasional. Dan kami menggesa perletakan jabatannya sebagai pengerusi, digantikan oleh timbalan Presiden UMNO sebagai pengerusi, yaitu Muhammad Hasan ataupun lebih digelar sebagai Tokmat, untuk menarajui UMNO BN. Walaupun surat itu menyebut 30 ahli parlimen, Malaysia kini hanya mengetahui 28 kerusi yang menandatangani. Aku janji sebelum PRU untuk menandatangi. Aku janji sebelum PRU untuk memberi mandat kepada Zahid mengadakan rundingan dengan gabungan lain. Dua pemimpin UMNO yang tidak menandatangani aku janji itu, pertama adalah Muhammad dan juga ahli parlimen Sembrong Hishamuddin. Menurut sumber Pakatan Harapan, termasuklah 28 ahli parlimen, gabungan itu mempunyai 116 kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Malaysia kini juga mendapat tahu bahwa ahli parlimen BN berpecah belah dalam isu sama ada menyokong PH ataupun PN. Mungkin sebab itulah Tokmat kata baru-baru ini bahwa bukan Tokmat saja, tetapi Ismail Sabri juga membuat kenyataan bahwa mereka lebih selesa untuk kekal sebagai pembangkang bagi semak imbang politik di Malaysia. Jadi tonton dan teman semua, apa komen Anda dengan cerita berita malam ini? Berkenaan dengan Zahid, saya boleh katakan dia sedang mungkin menipu Agong sebab mengantar surat palsu, sebab mengatakan banyak kenyataan bahwa surat itu palsu, dan setakat ini hanya dua yang membuat kenyataan surat ini sahih, yaitu dari Presiden MIC dan juga maafkan saya, Presiden MCA dan juga Setiausaha Agung MIC. Presiden MIC dan juga Setiausaha Agung MCA. Hanya dua ini yang mengatakan bahwa surat itu sahih. Jadi apa komen Anda berita malam ini? Boleh komen di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan, salam sejahtera Malaysia. Hari ini saya nak kongsi dengan kamu satu berita yang sangat mengejutkan. Jika ini benar, tuan-tuan dan puan-puan semua, Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri. Kenapa saya cakap begitu? Sebab berita ini telah sah. Berita yang saya akan sampaikan kepada kamu ini adalah satu berita yang sah. Namun, jika ini terjadi di Malaysia, jika ini boleh berlaku, sah, Anwar Ibrahim, Dato' Sri Anwar Ibrahim, pengerusi PKR, Ketua pengurusi Presiden PKR dan juga pengurusi Pakatan Harapan, sudah pasti boleh menjadi Perdana Menteri. Lagipun beliau adalah calon Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan. Apa yang menguatkan sebab saya untuk berkata jika ini sah, Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri? Saya ingin kongsi dengan kamu satu berita daripada Sinar Harian. Ramai yang mahu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Pada masa yang sama, ramai juga mahu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, sudah pasti. Hari ini daripada Sinar Harian, pindah perlembagaan, elak parlimen tergantung. Perlembagaan persekutuan wajar dipindah bagi membolehkan seseorang Perdana Menteri dilantik daripada parti ataupun gabungan yang memenangi paling banyak kerusi pada PRU ke-15 bagi mengelak fenomena parlimen tergantung seperti hari ini. Bagaimanapun, pindahan berkenaan perlu dikaji secara lebih mendalam dengan mencari solusi tepat bagi menghindari risiko kerajaan yang terbentuk akan jatuh disebabkan gagal mendapat undi percaya di Dewan Rakyat. Pakar perlembagaan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud berkata, hal itu penting agar wujud konsensus daripada semua parti politik sebelum sesebuah kerajaan dilantik.